tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan karena terus setia bersama di dalam channel ini. Ada satu perkara yang menarik, satu cerita yang menarik saya nak kongsikan. Ini adalah berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Nenggiri yang akan diadakan tidak lama lagi. Saudara-saudara, sudah pasti tempat itu ataupun kawasan Nenggiri adalah 100% Melayu. Saya boleh katakan 100% Melayu. Tapi, tuan-tuan dan puan, BN yang akan mengantarkan calon untuk mewakili kerajaan perpaduan bagi bertanding di pilihan raya kecil tersebut. Namun saudara-saudara, bagi pembangkang ataupun Perikatan Nasional, ada satu cerita yang saya nak kongsikan berkaitan dengan pemilihan calon daripada PN. Rupanya satu pendedahan di mana calon bersatu mewakili PN di PRK Nenggiri adalah seorang yang baru saja keluar daripada parti. Yang menariknya, beliau baru saja keluar daripada parti PAS. Seperti yang kita tahu, PAS dan Bersatu adalah satu di dalam Perikatan Nasional, anggota komponen di dalam PN. Ini berita sepenuhnya yang saya akan kongsikan kepada Anda. Calon bekas ahli PAS, good luck Bersatu, kata UMNO melalui Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Cara PN memilih calon bagi PRK Dun Nenggiri Kelantan menunjukkan PAS tidak menghormati rakan gabungannya. Itu menjadi persoalannya kenapa calon daripada Bersatu ini yang baru sahaja keluar parti PAS dan terus dipilih sebagai calon Bersatu. Sedangkan masih ramai lagi pemimpin-pemimpin Bersatu yang sudah lama di dalam parti. Menurut Setiausaha Agung UMNO, itulah PAS mana pernah menghormati rakan dalam gabungan kerjasama, kata Setiausaha Agung UMNO. Katanya apabila ada kuasa sedikit, parti itu pasti menindas, bahkan sanggup mengkhianati kawan. Saya hanya boleh ucapkan good luck, selamat maju jaya kepada parti Bersatu, katanya ringkas ketika dihubungi Malaysia Kini. PN mengumumkan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS kawasan Gua Musang, Muhammad Rizwadi Ismail sebagai calon Bersatu di Nenggiri. Menariknya, dia dikatakan baru sehari atau 2 hari menyertai Bersatu. Penipuan di siang hari. Sementara itu, anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puazar Kashi menyifatkan Bersatu seolah-olah meletakkan calon palsu. Bahkan meletakkan calon yang baru 2 hari keluar PAS sebagai calon mewakili Bersatu adalah penipuan di siang hari, menurut Puazar Kashi. Katanya justru tidak mengherankan kenapa calon PN bersumpah laknat untuk tidak melompat parti ketika pengumuman. Rupanya sumpah laknat itu disediakan oleh PAS. Tidakkah itu memalukan? Calon buat sumpah laknat kalau melompat parti, sedangkan dia baru 2 hari melompat daripada PAS kepada Bersatu. Tuan-tuan dan puan, adakah ini satu sebab yang bakal menyebabkan kekalahan kepada PN di PRK Dun Nenggiri? Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, hari ini saya nak cerita satu isu ataupun satu persoalan ataupun komen yang sering kali saya terima melalui YouTube channel ini. Baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir yang ditahan di IJN pada 2 minggu lepas, akhirnya selepas 2 minggu rawatan, Tun Mahathir dibenar keluar IJN. Disahkan oleh artikel pada 30 Julai. Tuan-tuan dan puan, ada yang bertanya,
di saat usia Tun Mahathir yang hampir 100 tahun, yang baru saja genap 99 tahun pada Julai, ada persoalan yang ditimbulkan ramai orang. Masih mampukah Mahathir untuk bertahan? Karena beliau seringkali mendapat perawatan di IJN di saat usianya yang sudah hampir 100 tahun itu. Tuan-tuan, saya amat menghormati Tun Mahathir karena beliau pernah menjadi Perdana Menteri, bahkan sebanyak 2 kali. Namun kita dapat lihat Tun Mahathir, walaupun sudah dalam keadaan kritikal dalam isu politik, karena telah kalah teruk pada PRU15, beliau masih saja kita lihat berdendam memusuhi Anwar Ibrahim. Dan kita dapat lihat Dr. Mahathir masih lagi mahu bersaing di kancah politik Malaysia yang semakin hari semakin moden dan panas ini. Ada yang bertanya, adakah Mahathir ini sudah nyanyuk? Adakah Mahathir ini tidak mampu bertahan lagi sehingga beberapa tahun lagi? Semua itu ketentuan ilahi, ketentuan di atas. Jadi kita hormati setiap tindakan Tun Mahathir. Namun saudara-saudara, banyak juga gesaan yang diterima oleh Tun supaya beliau rehat, supaya beliau lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan keluarga, cucu. Tapi saudara-saudara, kita masih dapat melihat Tun Mahathir masih saja kerap kali mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkaitan dengan politik di Malaysia. Bahkan memusuhi Anwar Ibrahim pun masih lagi. Saudara-saudara, Tun Mahathir dibenar keluar IJN selepas 2 minggu rawatan. Bekas PM Tun Mahathir yang dimasukkan ke IJN dibenarkan pulang ke rumah hari ini bertarik 30 Julai. Menurut laporan media antarabangsa, pembantunya, Sufi Yusof, berkata, kesihatan Dr. Mahathir semakin baik dan beliau dibenarkan berehat di rumah. Syukur kesihatan Tun Mahathir semakin baik. Pasti ada yang sehingga menangis terharu mendengar berita ini. Terdahulu Cosmo melaporkan Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN pada 15 Julai kerana batuk 5 hari selepas ulang tahun kelahirannya yang ke-98. Kali terakhir beliau mendapat perawatan di IJN adalah pada Januari lalu akibat masalah jangkitan dan dibenarkan keluar pada Mac. Untuk rekod, Dr. Mahathir yang mempunyai sejarah masalah jantung pernah menjalani pembedahan pintasan jantung pada 1989 dan 2007. Tuan-tuan, kita doakan saja yang baik-baik untuk Tun Mahathir.